Ya aku duk struggle, aku duk edit atas sofa, tidur tak cukup kan, keluarkan duit sendiri, beli barang equipment kan. Apa tu sengsara seseorang. Oh yang tu kau tak ada pandang. Yang kau nak pandang, oh kau dia kaya lah jadi influencer pun semua. Memang senang. Dek, kalau kaya tu senang, semua orang kaya, dek. Baik, selamat kembali ke Borak Kerjaya yang dibawakan khas oleh YEG Academy. Baik, hai, Assalamualaikum. Anda sekali lagi di dalam podcast Borak Kerjaya yang dibawakan khas oleh YEG Academy. Minggu lepas kita bawakan kepada anda influencer, sebelum tu motivator, dan kali ini kita bawa lagi influencer dan selebriti, artis, macam-macam lah kita bawakan kepada anda yang memang hebat-hebat, yang akan berkongsikan kepada anda topik kita pada hari ini, iaitu dunia hiburan. Okey, sebelum kita masuk pada topik, kita perkenalkan dulu panel yang kita bawakan pada hari ini. Saya ambil belah kanan saya ni, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, saya Imran. Imran Ajmain, iaitu seorang penyanyi yang kini ada konsert. Yes, konsert yang akan datang. Konsert yang dah sold out. Yang hampir sold out di Victoria Station, Victoria Theatre. Ya, betul. Dan baru-baru ni ada lagu baru release. Lagu baru saya berjudul Padam dan Pergi. Hampir 6 tahun saya tak ada produk baru. So lagu ini long time coming lah. Padam dan Pergi sudah rilis. Jadi hari ni banyak lagi kita nak riliskan daripada Imran. Ya, saya. Jadi selepas itu kita ada seorang lagi ni memang tak asing lagi lah, dia daripada seorang selebriti, daripada TV host, sebagai penerbit. Kalau anda pernah tengok program Motiviral, inilah orang yang mewujudkan program itu dan berjaya bergelar sebagai influencer yang mempunyai following yang ramai dan very pendapat dia tu orang nak tahu atas kejujurannya. Siapa lagi kalau bukan Hezman Huzi. Apa khabar? Hello, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Nama saya Hez, panggil Hez je. Seperti nak kenalkan diri dah bagi tahu tadi. Itulah dia. Tapi sebenarnya lebih lagi all these guys. Kalau betul-betul nak kira seorang aktivis yang banyak orang kata menyumbangkan platform kepada masyarakat, dan banyak lagi lah sebenarnya. Dan hari ini bertujuan kita bawakan dua orang yang hebat ini untuk berkongsi kepada penonton-penonton yang kebanyakan mereka daripada lepasan SPM, ibu bapa yang nak tengok kejaya raut yang mana yang bagus untuk anak-anak mereka. Jadi kita akan bincangkan. Sebab apa topik hari ini adalah dunia hiburan. Sebab kalau dulu ramai orang bila besar nak jadi artis. Masih ramai lagi kan? Masih ramai macam tu. Tapi dia ada clause sekarang ni, nak jadi influencer, YouTuber, TikToker dan sebagainya. Jadi daripada angle masing-masing, Hez macam ada yang nak cakap, nak nyentuh daripada that direction. Tak, macam benda ni kan, dia okey, kita dapat tahu kan, ada keluar statistik. Tak silap aku 80% kot. Lepasan SPM enggan menyambung pelajaran. Okey, lepas tu kalau kita kaji dan sebagainya, mungkin yang majority tu tak nak jadi ke, mahu jadi ke, tapi kita nak cakap tentang orang yang mahu jadi TikToker ataupun influencer ni. Macam ni lah adik-adik, korang ni nampak? Awal-awal lagi tau, dah settle. Silakan. Tak, korang ni yang korang nampak kan, okey, macam contohlah saya kan dah ada macam beberapa staff, ada editor, ada assistant, ada manager dan sebagainya. Yang korang tengok tu sekarang. Oh, yang 5 tahun lepas kau tak nak pandang. Ya aku duk struggle, aku duk edit atas sofa, tidur tak cukup kan, keluarkan duit sendiri, beli barang equipment kan. Apa tu sengsara seseorang. Oh yang tu kau tak nak pandang. Yang kau nak pandang, oh dia kaya lah jadi influencer pun semua. Memang senang. Dek, kalau kaya tu senang, semua orang kaya, dek. Betul. Jadi dah kata orang tak nampak lah susah dia tu nak jadi where you are right now. Tak, sebab aku marah. Sebab kenapa? Why I tak suka benda ni? Sebab people think success is easy. It is not. Because people see the end product terus. Diorang tengok produk yang dah terakhir dah. At the end of the line. So bila dia terima information tu, orang tu dah cantik, orang tu giginya dah sempurna. Okey, macam Imran, sebelum you punya lagu meletup, lagu 1000 tahun. 1000 tahun adalah single yang pertama. Orang kenal you masa tu. Tahu-tahu you dah berjaya masa tu. Nak tanya, berapa lama it take you before nak sampai kat situ?
Sejujurnya masa lagu 1000 tahun keluar, saya dah berusia 27 tahun dan saingan saya tu dalam belasan tahun. Contoh Alif Aziz atau kumpulan Slick. Dan artis-artis lain dah ada nama. Artis-artis contoh seperti saya datang dari Singapura. Saya dibesarkan di Singapura. Kemudian in my 20s saya cuba nasib saya di sini. Tak menjadi, saya pulang. So bila saya kerja full time dulu, saya cari duit dulu untuk biaya kos untuk buat album tu. Akhirnya album saya keluar masa umur saya 27. Dan 27 in pop terms tu dah lambat. Ya, betul. Sebab sepatutnya at 27 tu you dah jadi somebody. Sepatutnya. Tapi at 27 baru ada satu lagu. At 27 baru nak kenalkan diri dengan media. At 27 baru nak bina nama baru, nak tempa nama kan. Jadi struggle dia tu lagi susah daripada anak muda tu tau. Baru nak start. Baru nak start. So it takes you berapa tahun sebelum you meletup? 5 tahun? 4 tahun? I think I started at 18 lah. Oh, daripada 18? Yes, I started Orang 18. dah kenal bila lagu meletup at 27. 27, betul? Oh, Betul. okay. So that is the reality untuk parents out there yang parents yang bercita-cita anak dia nak jadi artis. Itu I feel lah can be a bit toxic. Because ambition dia is the parents, not dia. Ya, betul. Aku pernah jumpa aku pernah jumpa orang macam ni yang macam engkau dulu tak dapat jadi artis. Ya, betul. Dia nak Kau live, paksa anak kau jadi artis. betul, dia live through the Lepas tu anak kau jadi artis, kau sibuk jadi manager. Yes. Tapi dia sendiri pun tak ada ilmu dalam dunia hiburan. Minta maaf cakap, tapi tu reality. Tapi bukan kebanyakan ibu bapa yang macam dulu tak boleh jadi doktor, dia suruh anak dia jadi. I mean across the board lah, bukan saja artis lah kan. Aku rasa kan macam benda yang Cik cakap tu kan, parents yang bersifat toksik macam ni kan, yang macam kau paksa anak kau untuk menjadi diri kau yang tak dapat nak jadi dulu. Semua tu I think all parents, ini pemahaman asas. Kau parent kan, semua parents nakkan yang terbaik untuk anak dia. Okay? Tapi it can be misinterpreted bila kau macam yang terbaik itu adalah cita-cita kau dahulu yang tak dapat. Betul. Dia jadi misinterpreted like that. Jadi dia live through the child punya experiences. Dia tak dapat, dia nak anak dia dapat. So in the entertainment industry, kita selalu jumpa ni. Dan bila manager tu, maaf cakap, through my experience, Maaf cakap tapi tapi Silakan. bila the manager adalah ibu bapa dia sendiri, biasanya keadaan tu adalah sangat toxic. Kita susah nak get our message across to the artist, to the talent, dan the parent / manager tu dia whole fortress tau. Dia macam, ini adalah istana yang aku sedang bina, kau tak boleh kacau benda ni. Dan dia melibatkan financial, dia macam-macam benda. Ya, Nak betul. respect ibu bapa, itu pun sebenarnya susah juga. Lepas tu you sebagai anak pun macam tak boleh nak ada pendapat berlainan daripada manager you. Itu dah kuasa betul. itu. Dia mak, dia bapak, dia manager. Betul. Okay, before that kita nak patah balik lah. Kita nak tanya macam, how do you guys, macam mana boleh jadi kat mana korang sekarang? Is it because daripada parent ke, ataupun memang macam mana you dapat minat ni sampai you boleh hadap susah tu, walaupun kena tak tidur malam ke apa ke, you hadap juga sampailah you dah jadi seorang influencer yang berjaya, seorang penerbit yang berjaya, dan seorang selebriti. It goes for both of you. Macam mana korang mulakan dah dapat minat tu? For me is to prove a point. Kalau daripada segi macam contohnya nak duit ke berbenda ke, I cannot speak for most people lah, sebab I datang daripada keluarga yang okay. Bukannya teruk ke betul ataupun yang miskin lah. So I want to prove a point. Prove a point yang aku punya suara ni bermakna. Aku ini ada function lebih daripada sekadar contohlah muka cantik ke apa benda kan. Muka tak tahu lah muka aku cantik ke tak, tapi ini semua make up ya. Kau bawa make up ada slipper tiba. So I want to prove a point yang macam my voice holds power. Tapi bila dulu kita buat traditional media, bila kita traditional media tu maksudnya TV lah, kesian TV kan jadi traditional media kan. So traditional media dia macam banyak penapisan kan. So banyak benda-benda yang benda-benda topik-topik risky aku nak cakap dan aku nak buat tapi tak boleh keluar. So apa yang membolehkan benda tu keluar? Yang tiada penapisan seperti media sosial. Aku ada akses kepada topik-topik risky. Namun begitu TV tak nak keluarkan. Elaborate risky tu apa? Risky tu macam contohnya aku interview Tabu habis. Tabu habis. Okay. Tabu lah macam contohnya dia ni kena seorang budak tingkatan 4 kena sexually abuse dengan bapak dia. Lepas tu
kita tak boleh jumpa depan-depan, so kita buat Zoom meeting dan sebagainya, ada video tu. Lepas tu there's another video pasal apa pengalaman ditidurkan sewaktu mendapat COVID. So yang macam sensitif punya topik lah kira sensitif topik yang makcik-makcik lembaga penapisan filem akan buang, you know. Minta maaf lah cakap kan. Minta maaf cakap okay. Tapi kau tahu kan, you understand what I'm saying kan? Of course, very much. So it's not about you nak jadi selebriti atau artis, you nak suara you didengari. Suara I didengari because I tahu I tahu aku tak bodoh. Sini minta maaf aku tak bodoh. Maka dengan itu, bila aku tahu aku tak bodoh, takkanlah kita nak membiarkan anak-anak muda kita ni dilemahkan kan. Segala tok nenek toksik kan. Kau buka Instagram ke Twitter, you selalu dapatkan macam mana I nak handle family I toksik. Memang satu dunia toksik kecuali kau. Kan. Sebab tapi I nak anak-anak kita, generation kita ni macam tengok what it means to live a life dengan hati yang kental walaupun hidup kau penuh dengan cabaran. Tapi dalam keadaan yang macam mana, aku tunjuk semua baik aku, semua buruk aku, semua aku tunjuk. Inilah manusia. Bukan kat Instagram tu cantik, post, lepas tu tiba-tiba aku keluar skandal. Tak sangka dia macam ni, kata netizen. Rasa macam tertipu kan. Siapa suruh kau tertipu? Siapa suruh kau angkat dia? Dia pun tak minta diri dia angkat. Apa dah muka netizen? Tapi memang apa yang Haze cakap tu memang betul. Haze saya sebenarnya dah kenal dulu, pernah kerjasama, jadi sebagai writer pun dia bagus. I mean, untuk to give a message tu, dia pun jadi penerbit. Jadi suatu yang memang dibuktikan, bukan senang dia sampai kat mana dia berada sekarang. Jadi tahniah diucapkan pada Haze. Terima kasih. Tapi sebenarnya jalan aku jauh lagi. Kita ni sebenarnya kan tak boleh berpuas hati dengan apa yang kita ada. Yes, betul. Puncak tu for me jauh lagi. Aku kalau nak berhenti ke, nak pencen ke, pencen betul-betul biar aku mati. Itulah pencen. Ya, itulah. Orang tanya, tak penat ke pergi sana ke sini, buat itu, buat ini. Nantilah dek, aku mati nanti aku rehat. Tapi I think lah, untuk semua orang yang fokusnya dalam hiburan, kita punya matlamat tu bukan, kita tak ada end goal. Perjalanan kita adalah kita punya life story. Kita berjalan, sambil berjalan tu ada titik-titiknya kan. Those are what makes up the journey. Dia bukan, okay lah contoh saya sebagai penyanyi tadi tanya macam mana kita started Saya, pengaruh besar saya adalah arwah abah saya. Okay, my late father Ahmad Husaini Ajmain, dia tahun 70-an dia adalah producer yang kira ada nama lah. Dia producer untuk Ramli Sarip, Sweet Charity, Salimah Mahmud, Salwa Abdul Rahman, Arwah Azian Idawati. So saya belum ada masa tu. Dia producer, dia lyricist dan dia pemuzik lah. Dia Singaporean lah. Singaporean, ya, dekat Singapura. Tapi waktu tu dunia hiburan kita memang bersangkut paut yang dengan rapat. Yes. Which became my objective. Because in my teens dia dah tak ada. Sebab KL dah terbina jadi capital of Malay entertainment. Singapore kita dapat tempias saja. Kita dapat contoh sampai ke sekarang program macam GV, macam Raja Lawak, AF ke apa-apa yang grand events on TV3 Media Prima, itu jadi grand events untuk orang Singapore. Sebab kita tak ada grand event sendiri. Population kecil, media Melayu tu kecil, lagi kecil. So for me, my objective is I want to be heard. Sama macam dia, kita nak suara kita didengar. So setakat ada bakat ke, ada rupa ke, memang tak mendatangkan apa-apa. Kalau you ada intellect dan you ada intellectual capacity, dan benda tu boleh bawa you ke next level. Like contohlah, orang dengar kita, oh lagu sedap, oh suara sedap, dan itu adalah basic. Tapi bila kita viral, bila lagu kita naik, stream kita naik, kita dapat appearances sini sana, kita dapat cakap apa yang kita perlu cakap. Betul. Mengutarakan pendapat tu, baru dapat lah. Ya. Oh, kenapa macam ni? Kenapa sistem welfare untuk artis macam ni? Kenapa copyright intellectual property undang-undang ni macam ni? So kita ada intellectual capacity, kita bawa benda tu so that we are heard. So dia bukan sekadar bakat dan suara sedap saja sebenarnya. Dia bukan bakat langsung sebenarnya. Dia bakat tu just stepping stone saja. Dia apa cakap on top of that, bila cakap macam tu, kita letak dalam konteks yang mudah lah
dunia ni sebab aku suka bagi layman tau. Layman term apa yang disebutkan dekat sini adalah pentingnya intelek dan juga ilmu adalah sebab dunia ni ada orang baik, ada juga orang jahat. Okey, orang jahat akan sentiasa mencari peluang untuk menipu you. Kalau anda kata budak-budak zaman sekarang ni tak mahu sambung belajar atau merasakan ilmu tu tak penting, mahu menjadi seorang influencer, influencer. Maka dengan itu dia masuk dalam industri ni dalam keadaan yang kurang bijak. Betul. Okey. Dan aku ingat aku cakap tadi, dunia ni penuh dengan orang jahat. Dia pun tak boleh nak mengeja algoritma. Apatah mudahnya dia untuk ditipu oleh orang. Ya, betul. Tapi dari segi syarat untuk jadi influencer ataupun jadi artis, adakah memang perlu untuk educated ataupun bijak? Sebab nowadays kalau you pandai, pandai gelik ke, you cantik ke, you pandai nyanyi or whatnot, you dah boleh jadi famous. Yes, pandai gelik, cantik, pandai bergaya. Pandai bergaya, pandai gelik. Yes, you akan dapat views. Then you akan dapat job. Tapi most of the time these people have low quality followers. Lepas tu they have bad decision making, and this is because of financial literacy nya teruk, atau dia berpaksikan pada followers. Jadi nanti dia hilang lah. Lepas satu lagu gone. So that means lepas satu project dia gone. Dia nak sustain tu. Yes, the word here is sustainability. So for people who go viral and dia nampak kurang bijak lah, nampak kurang bijak, dia hanya perlu repeat aksi-aksi yang kurang bijak tu untuk dia sentiasa dapat viral views tu. Benda tu melarat lah in a way. Yelah, tengok ada banyak contoh kita dalam masyarakat kita yang viral selalu dapat perhatian yang kurang bijak kerana perbuatan kurang bijak dia online. Segala benda dia rekod, segala benda dia post. Sebab tak ada ilmu. Samalah juga kan bisnes-bisnes yang gunakan marketing murahan ni kan. Sebab apa? Okey, kan takkanlah kau nak aku percaya kan, yang macam engkau hire team. Okey, confirm kau kaya ni. Kau ada hire team marketing social media confirmnya. Okey. Bila engkau merasakan macam kenapa engkau tak boleh terfikir yang macam tim kau ni kau guna otak sikit je. Contohnya 30 orang dalam media sosial begitu kan. Takkanlah kau boleh guna otak kau sikit je, kau boleh menghasilkan sesuatu yang viral tanpa perlu mencemarkan nama. Betul. Marketing ni ada dua kan. Bad marketing is good. Bad marketing, good marketing. Lepas tu orang kata bad marketing is still marketing. Ya, betul. Tapi akhirnya kau fikir balik, adakah option yang good marketing tu? Kenapa kau tak nak pakai yang tu? Sebab kau malas. Isu dia malas je lah. Malas berfikir. Sebab apa? Sebab apa kau cakap malas? Malas sebab kau fikir je sikit, kemudian kau boleh. Dan kau tahu bad marketing will get you the additional awareness fast. Kau nak fast. Lepas tu senang, lebih senang. Lebih senang yang nak fast. Itulah generasi media sosial lah. Not saying the younger generation kita pun yang older ni, juga. Betul. juga generasi media sosial. We are constantly being educated and put into our subconscious mind yang kita ni dah terbiasa dengan apa dia panggil tu apa nama benda lah tu, gratification, instant gratification. Yes. Semua benda di hujung jari. Kau ada tudung hujung jari, kau ada pizza hujung jari, lepas tu kau nak sukses pun hujung jari juga. It goes into our subconscious mind. Saya ni berbola dengan macam YouTube dengan benda semua kan. Okay, how teruknya benda ni has affected our mind adalah orang dah terbiasa dengan video-video short form seperti TikTok umpamanya. YouTubers right now is struggling sebab orang dah tak nak consume anything above 3 minutes. Yes, betul. Kan? Betul. Tapi masih ramai lagi budak-budak lepasan SPM ataupun diorang yang kata macam tengok Apple punya CEO Steve Jobs, diorang boleh tak perlu nak sambung. It's just because dia nak jadi YouTuber. But now you're saying TikTok punya ni dah makan market YouTuber. So macam mana tu? Tapi dia macam satu lingkaran lah. We will have chicken and egg every few years. Macam contoh sekarang Instagram dah mula jadi irrelevant pada orang muda. Sama macam probably our age yang tengok Facebook tu dah jadi irrelevant. Facebook tu ada je followers dia ramai, tapi bukan kita dah. Dan sekarang ni saya sebagai pengguna social media dan saya throw out content just to push my show, to push my songs kan. Instagram tu paling kurang bagi apa-apa pulangan tau. Tapi dia dah beralih ke TikTok. Dan TikTok pula dia sangat sensitif sekarang. Kita dia tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, sebab dia e-commerce platform yang sangat besar kan. So
if without ilmu, without know-how, without resources, tak mungkin lah you boleh sustain viral all the way sampai ke tua. I don't think so. Okay, ilmu yang masukkan ni ilmu yang macam education, belajar SPM, belajar sampai degree ke apa. What kind of ilmu you talking about ni? Okay lah, contoh lah kan. Bila kita cakap pasal nak jadi influencer kan, aku sebenarnya tak suka perkataan tu. Kenapa? Content creator lah. Content creator. Influencer kan. Sikit lah content creator. Content creator. Sebab I create content, aku influence apa? Okay, so apa masalah you dengan influencer actually? Perkataan tu macam bila semua orang nak jadi influencer, lepas tu ada orang yang macam mengaku dia influencer, kita macam persoalan, kau influence apa kat orang ni? Okay, make sense. Kau influence apa? Kalau kau tidak influence apa-apa, you cannot call yourself an influencer. It's a heavy word. Cukup sekadar kau berpuas hati dengan perkataan content creator. Dah. Tapi influencer ni now terms tu adalah based on berapa banyak follow you ada. Banyak itu jadi kawan-kawan kita orang, kawan-kawan saya lah, influencer yang sebenar malu tau nak panggil diri sendiri influencer. Betul. Unless dia ada this niche lah. Contoh mami influencer. Dia fokus hanya pada benda-benda ibu. Itu adalah influencer. Mami, kau fikir apa? Mami influencer. Okay, mami influencer. Tech influencer. So dia tahu yang itu niche dia. Dia ke arah situ. Tapi now as we can see, orang ambil daripada you kalau ada 10,000 ke bawah, you micro influencer. Nano influencer. KOL. Key opinion leader namanya. I see. So itu pun lagi sedap namanya daripada key opinion leader. Tapi still key opinion leader is also influencer. Yes. You macam state your opinion, orang lain akan follow kan? Tapi at least key opinion leader, at least dia macam dia ada dia ada niche dia lah. Ada macam lebih mahal rasanya. Betul. Tapi this is what we cakap in our first sentence tadi. Orang luar dia nampak end product aja. Betul. Dia nampak contoh makeup influencer, dia nampak makeup influencer tu dah cantik. Dia punya content tu dah high resolution. Orang lain tak nampak yang dia tu mula tu struggle. Ya. Tak, berbalik kepada soalan you tadi. Ilmu apa yang kita nak pakai? SPM ke, higher education ke, benda semua. For example kan, kau nampak aku ni cakap main lepas opinionated, degree aku is in linguistics and literature tau. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Dia ingat macam dia ni memang lahir-lahir terus kasar kot. Tak, whatever that I say is with technique. And that's the reason why I do things. Kan? Okay, tapi for example, itu salah satu. Salah satu lagi macam contohnya, okay, let's say lah engkau macam influencer makanan, right? Lepas tu macam some brand datang kat kau, okay, please promote my items dan juga produk dan semua. Okay, dan engkau pula kan dalam satu kau main charge harga. Merosakkan orang punya market price tau. Betul. Lepas tu menyusahkan orang lain. Okay, tak apalah, whatever kan. Lepas tu kau pula macam tak boleh nak faham konsep algorithm. Lepas tu FYP tu macam mana dapat FYP. Lack of ilmu lah. Lack of ilmu. Lepas tu nak baca retention macam mana kan. Tahu kan retention kan? So untuk yang mereka tak tahu adalah macam contohnya daripada 1 minit ke minit yang ketiga, retention kau habis kat mana? Contohnya orang berhenti tengok video kau dekat mana? Okay? Sebab ada 3 second rule, ada 10 second rule. Okay, kejap. Before you bombat orang dengan ilmu, I mean tak, aku bombat. I nak akan bombat sebab supaya mereka macam terpinga, banyak rupanya ilmu nak kena belajar. Tapi you tak marah kan? Apa dia? You tak marah. Passionate. Okay. Kita baru nak panas ni tuan-tuan. Kita ke mana-mana, kita akan burn this passion dengan blog yang seterusnya. YG Borak Kerja akan kembali selepas ini. Muda zaman sekarang dia pengaruh cepat dengan influencer yang sekarang. Mungkin ada influencer yang dia tunjukkan benda yang baik, ada influencer yang tunjuk benda yang bagus. So yang bagus tu tak semua anak muda ambil lah. Orang mau cuba macam benda baru, influencer pun recommend untuk buat konten creator ataupun e-hailing sebab mudah kan. Baik, selamat kembali. Anda sedang menyaksikan podcast Borak Kerja yang dibawakan khas oleh YEG Academy. Sebenarnya bila kita sebut ni, orang tanya tau, YEG Academy ni apa dia? Sebenarnya YEG Academy ni macam satu consultation punya firm. Dia macam Agoda yang connectkan anda kepada kursus-kursus yang mempunyai orang kata
boleh dapatkan kerja dengan senang dan tinggi dan keperluan industri. Contoh, dia buat satu untuk aviation. Bagi mereka nak jadi pilot, dia ada kursus untuk itu. Plus anda boleh dapat allowance. Selain daripada itu boleh jadi mutawif, kursus degree haji dan umrah, dan untuk kejururawatan. Ini semua yang memang kalau anda belajar, dia memang skill dan memang industri memerlukan staff-staff ini. Jadi inilah dia YEG Academy. Tapi sekarang ini kita tengah bincang tentang Kerjaya as a whole. Dan pada hari ini kita ada dua, seorang selebriti, seorang artis, seorang influencer. Mereka ni semuanya lah. Dan kita tadi memang berapi-rapi kena letak air kejap. Rencis air kat sini sebab terlalu panas. Dan dah telah membuka mata penonton-penonton kita. Okey, rupanya tak senang nak jadi selebriti atau langsung tak artis. senang. Okey, but then bagaimanakah cara yang betul? Okey, mungkin dia dah berubah dah. Okey, dah tahu dah. Okey, ini kesusahan-kesusahan. Tapi kalau nak jadi juga, itulah passion anak-anak pada ketika ini. Bagaimana cara yang betul? Mungkin sebagai influencer dulu. Macam mana? So basically apa yang korang kena mula adalah belajar skill editing. Number one, paling utama, belajar skill editing. Andai kata kau punya perjalanan dekat depan tu tak jadi-jadi juga influencer ni, kan tak ada siapa follow aku ni, at least skill itu boleh menjana pendapatan untuk anda. Video editing. Generasi kita ni dia paling mudah untuk mendapat pekerjaan dan juga ni adalah video editing. Sebab semua company sekarang ni memang cari social media content creator. Ya, betul. In demand job 2020. Sangat in demand. Dan kita ni, saya ni bertuah sebab waktu saya bekerja di sebuah syarikat penyiaran, aku rasa semua tahu kot. Sebuah syarikat penyiaran, saya bermula dengan saya beruntung sebab macam kita dulu disuruhnya semua buat semua benda. Semua benda. Dia tahulah dia kerja dengan aku dulu. Betul. Semua benda kau buat. Maka dengan itu, kita yang dahulu yang tidak merengek, kan, yang tidak merasakan tempat kerja itu toxic, kan, kita rasa kita hadap je. Maka dengan penghadapan itulah, kita sanggup ni macam, aku dah habis kerja tu, aku boleh edit video sendiri. Dapat skill. Betul. Dari situ parents and SPM leavers pun kena tahu dalam setiap kerjaya dalam hiburan tu dia bercabang-cabang. So that's why you can fall on back to video editing. It's the same for musician. So if you tak boleh jadi penyanyi, akhirnya tak jadi penyanyi, lagu dah keluar, single album dah keluar, duit dah habis semua, kan, but you still have talent. Production, songwriting, lyric writing, you can vocal produce, you can be a studio engineer. Dia punya cabang tu banyak sangat. Itu peluang pekerjaan orang tak nampak. Contoh macam Haze dulu kita buat, it's not about appear depan kamera saja. Ini sebenarnya kerja penyiaran tu banyak 80% kat belakang kamera. Depan kamera tu itu sebenarnya sangat sikit lah, kan. Nasib lah kalau dapat. Kalau ikutkan kita punya pengalaman, kan, macam ada satu kali tu rasa macam nak merangkak masuk set. Sebab penat betul aku buat skrip sebelum tu, kan. So bukan appear depan kamera je, you kena buat kerja-kerja lain. Kadang-kadang tu aku tak make up pun keluar TV. Muka aku busuk je macam tu, kan. Itu pertama video editing first. Second, once you dah conquer benda tu, dah master benda tu, learn how to become a social media master. Maksud social media master tu adalah bila dekat back end tu, kan, dia akan keluar segala tok nenek graf. Keluar demografi, keluar jantina, keluar umur, keluar location. Learn how to read the information dan juga data. Benda-benda tu semua, for example, yang orang tak tahu, kan, wah, views dia tinggi, mesti YouTuber tu kaya. Yang dia tak tahu. Yang dia tak tahu, sekiranya mereka punya followers, contohlah YouTube, kan, cara kita menjana pendapatan melalui YouTube adalah apabila orang itu tengok iklan. Iklan kat situ. Iklan pun ada kualiti dan juga harga. Sekiranya followers you ramai orang yang tidak mempunyai purchasing power, contohlah budak-budak sekolah ataupun orang-orang yang sebab diorang boleh detect you B40 ke M40 ke dan sebagainya. So diorang tahu, iklan ni tahu you ni punya macam mana. So kalau you tak aim untuk CPM ataupun cash per 1000 views, kalau cash per 1000 views itu harganya murah dan you punya income bulanan pun murah. For example, kalau contohlah dia punya views average 50,000 juga setiap video benda semua, kan, boleh jadi CPM dia tinggi. Macam contohnya kau buat konten ni, kan, Borak Kerjaya, views let's say average 100,000. Lebih banyak duit korang boleh dapat daripada YouTube tu daripada engkau buat konten kau boleh bergelik-gelik dekat YouTube. Sebab apa? Sebab
sistem tahu yang suka tengok konten-konten bergilik-gilik dan mudah dan prank-prank apa semua ni kan hanya orang-orang yang kurang purchasing power. I see. Kenapa iklan tu keluar sebagai iklan? Sebab diorang nak convert into sales. Jadi hanya iklan-iklan yang mahal je boleh muncul on YouTube. Betul. This is the same for Spotify, Apple Music, YouTube Music and all the music apps lah. So kita sebagai producer, saya tak ada label. Label saya tu adalah saya sendiri. So bila kita artis yang tak ada label, kita ada label sendiri, keluaran lagu tu kita dipanggil master rights owner. Bila kita master rights owner, pulangan daripada streaming tu sepenuhnya pulang ke kita. Dia tak ada agihan kepada label, agihan kepada A&R, agihan kepada middle person. Hanya antara kita dengan distribution platform saja. Dengan itu, kalau kita tak tahu baca data, analytics and graphs, kita tak tahu kenapa 22 Februari lagu aku naik, kenapa? Dan bila kita keluarkan lagu, contohnya on average, an artist keluarkan 1 lagu hingga 4 lagu setahun. Dalam genre berbeza-beza tu lain lah. For me once a year. So if I am only talking about one song, saya lagu baru. Lagu-lagu lain tu dah terambai, dah ditinggalkan, which is salah. Sepatutnya kita nak kena tengok, okay, I'm going to perform at this show dekat sekian-sekian, saya akan nyanyi 3 lagu, so I'm going to press on some ads untuk orang di Kuantan sebab show tu di Kuantan. Itu strategi ni. Itu strategi tapi benda tu cannot be learnt overnight. And for people out there, contohlah yang parents dan SPM leavers yang aspiring to become singers, saya akan join satu competition lalu overnight saya akan jadi famous. Shortcut. That is an ambition, but it doesn't mean you cannot succeed atau tak boleh berjaya kalau you ambil jalan yang panjang sikit. Betul. For me, I ambil jalan yang sangat panjang. So for me, jalan yang panjang tu I dapat berbekalkan dengan ilmu yang I dapat along the way. Dapat banyak kutip. Yes, which is data and analytics. Tuan-tuan dan puan-puan, ni namanya delayed gratification. Yes, delayed gratification, delayed betul. tu maksudnya kita bukan nak macam nak sekarang-sekarang enggak. Sekarang-sekarang juga. Disebabkan kita faham apa yang bakal datang pada masa yang akan datang, kita sanggup menempuh. Betul. Sekarang ni. Yeah, for example, for you, there are videos that didn't do well. Yeah, of course. That can be repurposed. Yeah, of course. Orang ramai tak tahu. Sebab dia hanya tengok episode 1, 2, 3 in chronological order. For us in content creation, kita tak pakai chronological order. Kita don't use time as a measure. Kita use product as a measure. Yes, betul. Now let's talk about money. Let's talk about money. Now we are talking about money. Sebab at the end of the day, parent push anak ataupun anak tu sendiri nak something yang menguntungkan. You guys have talked dia punya the meat behind it bukanlah sesuatu yang mudah, ada jalan panjang dan sebagainya. Talking about tadi, YouTube kita ada viewers yang quality, viewers yang tak quality. So on average lah kita boleh kata how much, berapa ringgit sebenarnya orang boleh dapat daripada YouTube ataupun daripada TikTok ataupun daripada ni Haze sendiri sebagai seorang influencer. Okay, kalau average lah, kalau average, kalau busuk-busuk macam tu kan, kita kira macam contohnya 1,000 views bersamaan dengan $1. Itu average punya CPM yang aku cakap tadi tu. CPM Tapi certain content creator CPM dia boleh sampai 4, boleh sampai 8, tapi 8 selalunya dekat US lah. Dan macam mana benda ni kita tentukan? Dia bukan sahaja berdasarkan demografi, jantan betina pula, apa lelaki perempuan yang tengok kita. Sorry location, sosioekonomi, semua benda tu nilai juga. So kalau Malaysia roughly berapa? Dalam average 3 to 5 macam tu. 3 to 5,000. Itu average kan 5,000. Maksudnya CPM $5 per 1,000 views macam tu lah, lebih kurang. So kalau sebab sebulan, kalau sebulan take away katalah dia consistently. Kalau aku cakap ni, aku rasa semua orang tak nak belajar dah Oh ya ke? Sebab memang banyak ke? Tapi aku cakap ni YouTube bila aku cakap ni cakap sekarang tau, dalam contohnya average boleh dapat 5 to 10k per month. Tapi itu provided dengan all the work yang you kena buat. Itu betul, we provided all the work benda semua. Tapi you need to understand, if you go into YouTube now, waktu PKP dulu waktu tu relevan. Sekarang tak relevan dah. Sekarang tak relevan. You should go into TikTok dan juga Instagram Reels. I tak tahulah Spotify boleh buat duit
Boleh. Yes. Oh. Spotify is actually one of the least paying platforms. Paling sikit yang dia bayar. Tapi tahu dia dapat peluang. Betul. No, but that is how podcast make money juga. Via Spotify. Really? Spotify, yes, because Spotify ni as a digital distribution system dia paling popular. Tapi dia bukan paling cost effective on the part of the creator. So we can make more money from, let's say, YouTube Music atau Apple Music, because per stream atau per download kita dapat lebih on those platforms. Tapi disebabkan Spotify tu sangat besar on marketing and branding, so a lot more people convert untuk gunakan Spotify family account, duo account. Jadi kita pun promote-nya tu Spotify lah. So untuk the marketing side of it lah, bukan buat duit sangat, tapi still boleh buat duit. Memang boleh buat duit. Tapi kalau ada cara lain, why not? Betul. Actually, okay, income lah, I can share with you the 5 types of monetization for a musician like me. Musician/content creator. So number 1, if I recordings, rakaman. So lagu dirakam dan lagu dikeluarkan. 2, persembahan. Lagu yang dirakam sekarang diperagakan dan dinyanyikan. 2. Nombor 3 adalah intellectual property. Saya sebagai penulis, pencipta atau pemilik lagu tersebut. 3 benda. So kita akan from different source lah. Different source. These are 3 different sources. So as intellectual property owner, I boleh dapat daripada MACP, daripada PPM, daripada RPM, kan? Royalty. Nyam. 2 kali setahun. 2 kali. Yang keempat adalah merchandise. Melalui kita jual baju, jual merchandise yang tematik lah, bertemakan lagu, bertemakan album, bertemakan konsert. Yang kelima adalah bila kita tu jadi endorse spokesperson, duta atau content creator lah. Yang kelima ni paling kecil untuk artis. Sebab bila kita jual lagu, susah untuk orang. Macam contohlah kita kalau scroll, kalau kita nampak poster tu paling sikit likes. Siapa-siapa pun. Artis tu ada juta-juta followers ke, kalau dia tampal poster, orang tak engage langsung. Jadi artis lelaki yang tak ada jual OOTD, yang tak ada jual makeup hari ni by siapa, lagi susah. So you bayangkan, you sebagai penyanyi, you nak jual lagu, jual show, dan kita hanya boleh bercerita, saya akan perform di sini, saya akan perform di sana, lagu baru saya dah keluar. Tak ada orang layan. Zero, tak ada orang layan. So what we have to do is the last part, which is the content creation, vlog dan sebagainya. Yes, so when we do our vlogs, kita bercerita lagu saya bekerja dengan siapa, saya buat apa, all the bloopers yang sumbang-sumbang semua kita masukkan, dan orang engage. Macam susah betulnya nak buat lagu ni sebenarnya. Jom kita support dia. That's what we want. Betul. That is the thing. Tapi bila dengar korang bersimbang ni kan, it's very technical, it's very strategic. Dia bukan macam just korang appear depan TV, do what you guys do. Tapi on the back end punya side pun syarat dengan knowledge. Nak tahu tak duit lagi? Pasal duit lagi. Okay, content creator ni, dia punya atau penyanyi, benda you dah list down apa semua kan. Okay, kalau content creator, dia bergantung pada individu, tapi kebanyakan orang dia punya revenue per month 80% I would dare say datang daripada endorsement. 80%. Walaupun aku ni buat YouTube, apa benda segala tok ni kan, tapi kebanyakannya datang daripada endorsement 80%. So contohnya kita promote apa benda, apa makeup ke, apa makanan ke, apa benda semualah. So bergantung pada niche you. Dan korang perlu tahu kan, setengah orang ni dia ada bulan-bulan dia, macam bisnes kan. Ada bulan-bulan dia revenue tak masuk. Bermusim lah. Sebagai contoh, lepas raya, mana ada company dah lepas raya macam nak promote apa-apa, dia selalu promote pada bulan puasa dan juga raya. So untuk content creator yang tak ada niche macam aku kan, niche aku macam-macam. Akulah kesesaraan kan, akulah maki orang kan, semua macam-macam aku buat. Tiba-tiba masak apa semua. So I have a strategy. Macam contohnya sebelum masuk bulan puasa, I kena start buat konten-konten memasak. Sebab pada bulan puasa, waktu itulah konten-konten ataupun brand-brand yang melibatkan makanan ni masuk. Nak zaman sekarang ni, zaman 2024 ni lebih susah nak masuk dari 2024 kan. Lebih susah sebab apa? Sebab banyak brand kena boycott. Yes. Bila pula masuk brand kena boycott, kalau dulu kita ada a pool of brands yang kita boleh promote, tak kalah tiba-tiba kita nak promote itu. Kan? Kan kita kena fitnah, kau mempromosikan darah anak Palestin dan sebagainya. Bukan aku tak pernah nampak. Ada baru-baru ni dia orang post satu.
kena kecam So kau pun kalau tak ada ilmu, let's say kan, tak ada media training, kan, tak ada media training, tak tahu PR dan sebagainya, kau ni memang akan jenis balon je. Balon je, kau takkan sensitif pada kehendak masyarakat dan sebagainya. So memang kena ada teknik dan juga kepandaian dan sebagainya. Tapi talk about money, this industry somehow macam menjanjikan duit yang besar. Contoh ada yang buat paid review, contoh macam judi sebagainya. Sekali dia bayar judi, macam judi suruh minta you buat paid review yang bayar 8,000 USD. Betul. Actually aku pernah dapat video. You pernah dapat? Aku macam, you ambil tak? memang tidak lah, kau kenapa? Ada yang ambil. You see, ada Melayu influencer Malaysia yang ambil. I mean, what makes you untuk tak ambil? Principles for one. Principles tu satu. But it's 8,000 USD. Yeah, I know. Dia macam ni. Okay, ada option halal yang 8,000 USD juga, kan? Engkau je yang gelojoh. Itu ayat dia. Gelojoh. For me, rezeki tu luas. Okay, duit tu bersepah dekat atas dunia ni, atas bumi ni. You can pick and choose. Okay, mungkin I tak nak judge orang, memang menghukum itu kerja Tuhan dia baik nampak tapi pada I macam kau gelojoh. Cakap pasal prinsip. Yes, prinsip. Tak ada prinsipal satu. Tapi at the same time when he said ini bumi Allah, kita boleh rezeki di mana-mana, betul tapi ada banyak artis, penyanyi, radio tak nak main lagu, macam mana ni, tak tolong kawan, itu satu. Lepas tu saya dah tak ada job, jadi saya terpaksa buat sekian-sekian kerja. Mungkin that is where kita lack dalam business management. Okay, so in the entertainment industry, kita ada pakai what travel agencies pakai, which is inbound, outbound. Okay, so for me, I am for revenues. So for me as an artist, if I am a regular artist with a lot of followers and a lot of hit songs non-stop, I tak perlu risau. But orang cari kita tu inbound. Imran, saya nak show sini, Imran show sini, Imran show sini. Duit ni sikit, duit ni banyak, duit yang banyak ni orang sikit, duit yang sikit ni orang ni ramai. So kita nampak berbaloinya dan pulangannya tu best, kan? Tapi ramai orang, especially yang baru ni, dia langsung tak ada info on outbound marketing. That means dia tak mencari peluang. Contoh shows. Saya ada lagu baru, saya DM admin, boleh tak saya nak perform dekat sini, boleh tak saya nak interview kat sini, boleh tak saya nak datang buat show kat sini. Saya yang cari. And all this while saya yang cari. Of course lah, kalau ada team tu memang sedap lah orang lain yang carikan. Tapi for me, I feel even though I have a team, lagi puas hati kalau kita yang cari. Contohlah, ada festival tu dia belum habis namakan line up dia. Lepas tu kita rasa macam, aku rasa aku boleh kena masuk ni, boleh masuk ni, kita try lah. So paling tidak yang berlaku is dia cakap, oh sorry, kita dah penuh. Paling tidak itu je. Kalau dia cakap yes, why not? Kalau cakap yes, alamak, you nak join kita ke? Kita punya budget gini je. Aku nak join sebab aku ada lagu baru dan aku ada banyak followers. Menurut graph dan analytics aku dah baca dekat Spotify dengan YouTube aku nak pergi situ. So kita pergi sana, kita nyanyi, followers kita suka kita, my outbound marketing for that month tick, done. Mas, tengok outboundnya si Imran ni adalah dia outbound dalam keadaan dia pergi dengan data. Nampak yes, nampak yes. Dengan data. Perlu. Dia bukan pergi macam festival ambillah saya sanggup menari tiang, tak. Dia bawa data. Okay, saya sebenarnya nak tanya tentang, ada juga macam kita tengok sekarang ni, especially lah kan hati-hati veteran yang kita tengok sekarang ni, most likely either tak tahulah kekurangan knowledge ke ataupun business literacy ke apa ke, bila dah hujung-hujung usia kita tengok hidup susah. Yes. Lepas tu kadang-kadang sakit, lepas tu kita tengok appear di orang kata dada-dada kepala semua macam lebih kepada kesihan. Jadi itu kita nak balik kepada soalan relevan. Adakah macam dunia hiburan ni boleh relevan sepanjang zaman lama? Boleh. Social media, contoh tadi kita tengok ada YouTube, ada time dia okey, ada time TikTok pula. So macam mana nak relevankan diri from time to time daripada you being you as artist and you jadi influencer. Macam sebelum dijawab tu nanti kita akan kembali selepas ini. Kita nak ajak penonton macam mana nak stay relevant, sebab benda ni penting. Kadang nak meletup sekali tu
a lot of people can do. Tapi nak bertahan lama-lama tu macam mana korang buat? Jadi jangan ke mana-mana. YG Academy akan kembali selepas ini. Okay guys, welcome back. Anda sedang saksikan podcast Borak Kerjaya. Tapi sebenarnya banyak benda yang kita borak selain daripada kerjaya. Yang pasti semua yang diborakkan ni memang ada isinya dan penting untuk kita take note sebagai ibu bapa. Kalau macam betul-betul nak push anak jadi influencer ke, jadi artis ke, ambil kira benda-benda yang dibincangkan pada hari ini. Dan banyak lagi kita akan bincang. Tadi tentang kekal lama. Contoh kalau dulu nak anak jadi lawyer, doktor, semua ni macam sebenarnya untuk sustain tu tinggi. Banyak tempat yang boleh stay dan dia berkepakaran. Tapi kali ni sebab zaman pun dah baru, ramai yang macam nampak peluang keemasan ataupun lebih kaya, menguntungkan. Kalau jadi influencer macam you cakap tadi, boleh dapat macam puluh-puluh ribu sebulan. Ataupun jadi artis, bukan sekadar kaya, tapi popular, bila keluar dapat penghormatan, status simbol dia tinggi dan sebagainya. Persoalannya nak kekal lama. Sebab kalau kita tengok artis especially, dia mungkin naik satu fasa, tiba-tiba tahu-tahu dah tak ada. Apa cerita dengan dia ni? Media dah tak cover, apa dah tak cover. Jadi and also untuk social influencer, social media influencer, kita pun tak tahu sebab dia boleh kata masih baru lagi. Ketahanan dia kita tak tahu macam mana. Tapi persoalan sekarang ni, macam mana nak memastikan you guys kekal relevan. Dan tak adalah sampai kita tengok artis-artis veteran kita sebelum ni yang kebanyakan orang mungkin hidup susah. Ada yang bukan semua, kebanyakan. Ada yang macam at the end walaupun dia dah glory, ada rumah flat, ada status, tapi dia bila dia pergi tu dalam keadaan tidak berharta, boleh dikatakan. Ada yang banyak kita dengar cerita macam tu. Cerita tu sampai ke sekarang masih ada. Dari zaman Jalan Ampas lagi sampai ke sekarang. So artis-artis baik pelakon ataupun penyanyi, bila dah sampai satu usia tu, dia dah tak dapat kegemilangan zaman muda dia lagi langsung tak dipanggil media dan tak ada show. Saya rasa itu agak terbiasa kita dengar, terlalu biasa kita dengar. Tapi dengan peredaran masa, kita ada accessibility kepada resources sekarang. Contohlah social media. Dulu tak ada social media. Dulu pelakon tu digajikan dan artis pun digajikan. Bila digajikan tu, pulangan daripada penjualan filem, penjualan tiket filem, penjualan muzik langsung tak pergi ke artis tersebut. Tapi sekarang, dalam dunia sekarang ni, dia boleh produce, dia boleh jadi master rights owner dan dia keluarkan produk tu, dia dapat 100% pulangan. Hanya dia perlu gajikan orang lain aja untuk buat kerja tu. I think untuk kita cakap pasal kelestarian, begitu. Pasal sustainability of income as an artist, that's where the business management part comes in. Memang orang semua tengok end product tu glamorous. Orang tengok benda tu, it look successful. Semua benda tersiap dan dapat dihormati, disegani, ke hulu ke hilir kan. Tapi prosesnya tu tak sama untuk semua orang. Ada yang kita panggil overnight success, overnight fame pun tak pun overnight juga. So for me, I think kalau kita berbekalkan business management punya mindset, kalau tak boleh belajar secara sepenuhnya studies in business, you need to take short courses. So because the fundamentals of business is the same for all industry. Okay, the inbounds, the outbounds, the auditing, the financial management, the financial literacy, pemahaman keuangan tu. Okay, macam Bro Imran memang ada ambil short courses ke ataupun benda saya ada ambil short courses awal when I first started out, because I am fully immersed dalam music. Bila saya membesar tu, saya tahu saya nak jadi something in music. Kalau tak jadi penyanyi tu, saya nak jadi penulis ke. Kalau tak jadi penulis, saya nak jadi producer ke. Kalau dapat jadi backup vokal pun, pada masa tu saya rasa cita-cita tu akan tercapai lah somehow. Asalkan dalam muzik, bukan sekadar penyanyi. Tapi disebabkan saya ada minat pada marketing, saya ada macam prihatin sedikit lah yang
artis ni kalau tak ada manager, dia tak ada label, dia kena tahu jual diri dia dengan baik. Tak siapa nak jual. Siapa yang nak jual kan? And masa tu, masa saya mula social media tu belum leluasa lagi. Kita masih zaman Friendster dan MySpace. Dan Friendster dan MySpace tu kita tak menjual diri. Hanya dengan ada Facebook dan Instagram baru kita tonjolkan diri kita with the selfie generation and the me generation. So dengan ada selfie generation dan me generation, itulah yang keluarnya artis segera lah, diorang panggil artis me segera lah. Ada satu lagu lepas tu hilang, ada lagi satu hilang. So artis-artis tu kalau dia tak kisahlah jenis muzik macam mana, dia gelik ke apa ke, rock ke apa ke kan, kalau dia mau kekal relevan, dia perlu memiliki master rights owner dia, ownership dia, memiliki lagu, memiliki hak milik lagu tersebut, supaya boleh ke langkah seterusnya, boleh monetize for a long time, boleh buat persembahan lagu-lagu lama tanpa kisah pasal aku nak kena bayar sedih ni, aku nak kena bayar sedih tu, minta izin sedih ni, minta izin sedih tu, which is what's happening now. Banyak lagu artis tak boleh nyanyi sebab dia tak dapat izin daripada master rights owner. This has been made world famous by Taylor Swift. So dengan Taylor Swift tidak memiliki master rights ownership of her previous album, dia tak dapat nyanyikan dan dia tak dapat keuntungan daripada streaming. Jadi apa dia buat? Dia ada duit, dia rakam semula, dia minta semua fans sedunia jangan dengar versi yang lama, hanya dengar versi yang baru. Dan benda tu ternyata efektif untuk dia sebab kuasa dia hari ini, kuasa dia sangat besar. So bayangkan kalau orang macam Taylor Swift tu tak ada business mindset, I don't think so she will come this far. Jadi macam to memiliki you punya own rights dan sebagainya, semua ni sebenarnya anda kena memiliki ilmu dulu. Kalau dia bukan macam beli tu kau dapat ni kau punya. Yes, betul. So on that note, parents and young aspiring singers, dia kena tahu kalau dia sign dengan label, it doesn't mean anything today. It does not mean anything. Itu bukan matlamat utama untuk jadi artis, untuk jadi saya nak jual anak saya untuk label lah, boleh tak dapatkan kontrak untuk anak saya. Itu mungkin dulu-dulu doesn't lah. mean anything today. Okay, jadi sekarang ni dengan peredaran masa yang baru, dengan ada platform yang baru, dalam kata lain apa yang Imran cakap, survivability tu tinggi untuk orang yang ada ilmu. Betul. Of course. Kalau tak ada ilmu, sama je sebenarnya platform apa, label apa pun, you tetap akan ke laut one way or another. Betul. Okay, sekarang kita nak pergi pada influencer sebagai seorang pengaruh di media sosial yang boleh kata masih lagi baru benda ni, dan kita tak tahu lagi where is going, atas ke bawah ke. Jadi macam mana strategi Haze pula untuk mengekalkan tu, sebab kita tak, masih baru, kita tak nampak lagi yang betul-betul macam mana penghujung dia. Tak sempat. Influencer sekarang kan, influencer sekarang tak sempat tua belum keluar surat khabar lagi apa semua kan. Sebab apa semua buda-buda lagi kan. Betul. Okay, tapi aku percaya, Haze percaya yang dia punya lifespan untuk seorang content creator adalah between 3 years, maximum 5 years. Ni based on what ni? Based on past study. Past study of friends, ataupun kenalan-kenalan lah. Tak payah kau macam rujuk aku 100%, cuba kau tengok influencer lama kan, yang macam mana dia dulu dan di mana dia sekarang. Ada ramai dan kau tengok dan kau kira berapa lama dia punya jangka hayat. So based on my study, so aku tengok, so aku dah dalam bisnes ni dalam 5 years macam tu. So I'm towards my end already. Sebenarnya dah end dah 2 tahun lepas, tapi sebab what I did was I repurpose my content untuk cerita-cerita hantu. Mula-mula pasal diri aku, mi. Lepas tu macam makin lama makin drop. Lepas tu aku masuk ke cerita hantu dalam YouTube, naik balik kan. Lepas tu sekarang ni makin drop balik. Kita buat apa? Kita buat podcast kan. Podcast dah naik sekarang kan. Kita buat podcast. Macam tu naik dah, turun naik. Sampai bila permainan tu? Sampai kita nak kekal relevan. Seperti mana yang Imran cakap tadi kan, orang yang tak boleh nak faham diri dia sudah tidak lagi relevan adalah people who are too onto their pride.
Dia macam aku dulu, kau kenal tak aku siapa? Aku dulu. Okey, kau dulu. Sekarang ni macam mana? Kan? So benda tu, sifat tu ada lagi masih dalam kita punya society content creator sekarang. Dia rasa mereka masih lagi at the top of the world walaupun benda tu dah lama, which is 3 tahun lepas. Kalau artis berpuluh-puluh tahun tau dia punya relevant. Social media ni everyone is replaceable. Okay, everybody is replaceable. Baik kau artis, baik content creator, baik kau CEO, baik kau eksekutif, everybody is replaceable. It's a matter of how you put value onto yourself. Okay, macam mana kau nak jadikan diri kau irreplaceable. Itu yang penting. Okay, so bila aku cakap pasal lifespan 3 tahun apa semua tu, macam mana you nak repurpose, and then you study the trend dan kau teruskan dengan kerjaya kau sebagai content creator, because this is a business, guys. Okay, supply and demand punya philosophy still stand. Okay, kalau tidak ada demand daripada masyarakat, whatever that you supply will be fall onto deaf ears. Kau bercakap, umpamanya kalau kau bercakap, tiada siapa mendengar, umpamanya bercakap dengan dinding. Malah dalam aku suka pakai ayat ni, bercakap dengan spender basah lebih bermanfaat. Sebab apa? Lepas 2 jam spender tu kering. Yes, aku suka. Dia punya analogi tu kan, apa tu bulat berin. Wow, patah aku suka benda tu. Okay, jadi in other words, untuk terus kekal dalam media sosial yang lifespan dia agak pendek, 3 tahun, you kena always follow the trend. Mungkin you follow the platform yang baru yang tengah naik dan sebagainya. So dia tak ada settle down, dia tak ada macam tempoh bertenang ke apa. You just ataupun kalau but it doesn't mean it's the end. No, it doesn't mean he move on to bigger things. So macam yang contohnya kan, kita tengok artis-artis, selebriti semua kan, ramai yang move on into business, ramai yang dia jadi business tu besar sampai dia boleh menggajikan orang, bagi peluang pekerjaan kat orang pula. Okay, let's talk about that. Let's talk about influencer yang memang begitu hebat dan patut dijadikan contoh, iaitu Carol Laming. Dia sebagai macam content creator. Tapi okay, apa yang you guys boleh cakap tentang dia? Tak, sebenarnya as mana-mana pun, siapa-siapa pun, korang kena ada macam mindset yang berfikiran jauh. Kan, sampai bila engkau ni nak makan gaji je. Okay, mindset tu. Okay, tapi yelah, terpulang pada korang masing-masing, hidup masing-masing. Kadang-kadang ada yang lebih selesa untuk makan gaji sebab diorang ada aim yang lain kan, macam contohnya nak keluarga yang besar dan sebagainya. Masing-masing punya ni lah kan. Macam saya, aku tak nak stuck dekat satu tempat je. That's why right now ni aku buat training, aku buat produce for other podcast. Bukan podcast aku je, orang lain pun podcast pun. Kan, membesarkan company aku sendiri. Mula-mula start dengan 1 staff, lepas tu 2 staff, lepas tu 3 staff, dan tambah. So he's dah ke arah company management dan sebagainya. Dah beralih ke situ pula daripada. Dah jadi tua dah weh. Level managing director. But you talk about that. Contoh kita tengok macam Mak Lutfi kan? Sebelum ni tengok dulu dia punya wave tu, coy, gila Mak Lutfi ni. Tapi sekarang ni yang ada adalah label dia je, ML Studio. Nampak tak gempak? I mean, these are the transition of people lah. Tapi kalau macam artis macam mana? I think going back to what you said pasal Khairul Aming, ada 2 perkara yang I think anyone can, not only a food content creator macam dia, I sebagai artis, 2 benda yang I nampak is, 1 transparency dari dia, and 2 is consistency. Dia tak pernah miss. You know, me as a artist / content creator, kita create content supaya kita jual produk artis kita kan. So when I do that, there are people, my contemporaries and my peers, diorang akan fall out because consistency tu zero. Dia tengok dia post, aku post 20 orang like, 20 orang views, 10,000 views pun pada dia macam dia down lah benda tu. Tapi if you keep on doing something and you figure out, okay, aku buat ni salah, timing aku salah, aku nak kena pendekkan, aku tak ada punchline, aku tak ada hook kan. So kita belajar, macam dia cakap, kita kena belajar video editing. Kita tak boleh belajar video editing by going to a class and like macam okay, macam ni lah rupanya video editing. Tak, kita kena tiru juga daripada orang lain yang buat benda tu dengan betul. So for me, transparency, dia jujur. Saya gagal, saya buat ni, packaging saya ada yang fail, ada yang ni. Jadi dia tunjuk apa yang dia buat, kebaikan yang dia buat lepas tu, penambahan baikan yang dia buat. And I think benda tu does not exist for content creator / especially musician. Sebab kita hanya tunjuk yang indah.
Superficial. Kita tunjuk hanya yang indah. Dia tunjuk kaca pecah, dia tunjuk yang kaca pecah. Kaca pecah sambal dia. Oh, okey. Karami. Dia buat hantu-hantu tau. Benda ni dia boleh relate tau. Kaca pecah tu I think lah. I think because for me, I started vlogging late. So when I start vlogging late, I don't know what is going to be my return. Sebab YouTubers dia start bila 15 years ago. Dulu I didn't have those. I mean YouTube is 15 years old kan. So I don't have the resources or the time or the energy back then. Sekarang I boleh dan sekarang I minat. So bila I buat tu 100 view, 200 view, 300 view, and then suddenly I get the 3,000, I get the 10,000, I get the 15,000. So benda tu is very motivating on my part because I'm only talking about myself. But kalau kita inspired by people like Khairul Aming, number one, consistency. I never miss my deadlines. That's satu. Number dua, it's transparency. Kita tunjuk part yang buruk. Kita tunjuk yang okay, aku perform sepatutnya 9.30, sekarang dah 11.45 malam. Aku stay juga. Aku masih kat sini. Show tu belum sebut lagi nama aku. So when we do videos like that, people outside, dia ada reality check tau. Dia macam ni ke jadi artis? Yep. Tapi itu betul sebab now kalau kita tengok media sosial it's too superficial. Kita nak semua dah jadi so kita nak kena go back. So bila ada yang jujur dia jadi lain. So dia jadi unique as tu kan. You know the reason why benda ni penting adalah bila kita, yelah macam aku cakap, this is business. Okay, bila business there is supply and demand. So bila there's too many superficial things, orang yang macam nak post cantik je apa semua, so that means there's a market for unsuperficial things. Benda-benda yang macam contohnya sekarang ni semua orang nak jadi baik kan, wujudlah demand untuk mulut celupa. So makalah wujudlah mulut celupa. Lepas tu siapa, Azri Walter kan. Sebab tu Andrew Tate orang pandang dia macam hebatnya dia ni sebab dia cakap reality, sebab the realist. Oh, tak suka. Okay, tak apa. I mean semua orang ada preference lah apa semua. Tapi I pun dulu tak berapa minat dia, tapi sebab I minat dia lepas masuk Islam. Okay. Sebab lepas masuk Islam. Sebab apa? Sebab banyak dia cakap tu macam yalah toxic masculinity. Yes, betul. Tu kan kita faham toxic masculinity tu. Tapi aku yakin ada juga orang tak suka aku sebab mulut aku celupa. You know, there is always negative and positive. So kita cakap pasal real apa benda sebab tu kan. Bila aku dulu kan aku buat multiviral dulu kan. Aku ramai jumpa macam orang-orang influencer masuk show aku semua. Tapi aku identify that hanya orang-orang yang mahu tunjuk keburukan diri dia dalam sastra, kita cakap pasal a rounded human being. Maksudnya dia bukan satu belah je. Dia macam dia adalah rounded, the 360, semua dia cover. Maksudnya buruk pun tunjuk, cantik pun tunjuk, tapi buruk orang tu orang lebih suka tengok. Betul. Dia ada this one quote tau, bila orang dengar good things about you they don't say anything. Tapi bila dia dengar benda buruk pasal you, it spread like wildfire. Yeah, betul. But then bila dia tak dengar apa-apa about you, they create a story about you. Pada aku kan bila orang kecam, that means we have made it. Aku punya kayu ukur, kalau orang tu kecam kita, you have made it. Yelah, sebab dia tergerak, dia terdetik nak react. I see. So there's energy that dia contribute. Yes. Padahal kau makan sate je ni. Orang kecam kan, macam tu kan. Tak makan sate dulu, mesti dulu dia pakai susu. Macam tu kan. Contohlah. Betul. I kan macam malah bodohnya. Cari ni, keluarkan ads, cari personal assistant. Kenapa cari lelaki je? Mesti cari PA ke cari anak ikan? Aku jawab, kau macam habis tu you expect me to tidur satu bilik hotel dengan perempuan ke gila? Faham tak? Tapi at least kan macam I look at it in a positive note lah. Macam at least people care for what I do. Yeah. But this is where media training comes into play. Media training. What a good segue, right? Because dalam dunia social media ni, kita akan dapat an influx of people yang cepat nak react bila kita buat something, baik atau buruk. Kita tak buat apa-apa pun kita akan ada orang akan komen. Tapi bila orang tu komen, kita nak kena tahu whether is it worth it untuk kita react. Me as the artist, me as somebody who dia baru kutuk. Contohlah, I perform on TV and my performance tu tak adalah brilliant mana. Lepas tu dia pilih untuk berkata-kata. Bila dia kata-kata tu akan tersentuh, aku manusia, kita akan terjejas. Tapi am I going to react? And if I do react, what am I going to say?
artists fail in this. I see. So dia lack of media training. Media training. That means dia tak tahu apa nak cakap. Dia tak tahu whether nak cakap atau tidak. Jadi lepas tu dia cakap benda yang bukan-bukan. Nak dapat mana media training? I think for me lah personally, kalau you cannot go for a etiquette class, you cannot go for a media training class, benda tu kalau tak accessible untuk kita, dia tak keluar in the Google search and the top results tu, you look for your idols, how they manage things with class. Okay, adakah influencer perlukan media training? Yes, laju. Yes, please. How so? What do you think? Pada aku kan suka hatilah. No. Sebab apa tahu? Orang-orang yang tak ada media training ni, because all content Dia creators colourful lah sebenarnya. dia colourful satu. Yes. Lepas tu these people are my competitors. So kalau dia fail bab-bab ni apa semua macam one competitor is down. Jahatnya berfikiran ni. Tapi I think inilah yang orang suka. Competitive. Tapi I think a lot of people believe that media training tu is to get out of trouble. No. If your personality is as such, if your personality is like this, and you want people to know I am the honest version of myself. Itu memang branding dia macam tu. Ya, itu branding dia. Tapi dia tahu nak elak topik-topik apa. Yes. Dia bukan main baling jadi macam tu dia kan. Tahu. So somebody who's media literate, dia tahu. So people who want to be in entertainment, it's not about looking good and having a talent. You must have a personality and the know-how and the street savviness to navigate the right and wrong because people are watching you all the time. I think kalau you buat media training kelas lah, Imran Ajmai Aduh. ajar you guys macam mana nak jadi celebrity, like the right way. First and foremost, what to post and what not to post. So I ada rule of thumb. Yes. Rule of thumb maksudnya dekat sini adalah asas. Yeah. Okay, especially bila kau tidak ada ilmu. 3R. Okay. Apa 3R? Awak Cyril? Bukan respect. Bukan. Bukan. Ada cerita 3R dulu Ada kat TV dulu. religion, royalty and race. Okay. Okay, 3 benda Don't tu. touch these things. Don't touch these things, especially you are not literate about the issue dan sebagainya lah. Unless you really know what to talk about. Ataupun contohnya kan ada isu-isu viral kan, apa benda semua kan, kita suka tau. Nak komen. Suka, bukan komen, suka komen. Oh, suka komen. Content creators suka komen because it's an easiest way for you to get the views. Betul. Okay, easiest way. Tapi yang orang tak faham adalah 3R ni, kalau kau tidak ada ilmu untuk bercakap tentang sesuatu, you will look stupid and kau macam hanya menjana criticism towards yourself. So jangan main-main dengan 3R ni. Jangan main-main. Kalau kau nak main-main, banyakkan membaca dulu. It's not only the 3R. I think general decorum tu kalau tak ada courtesy, dia just contohlah. Contoh, me as a guy, habis orang lain nak push me, and then I want to show how much of a guy I am. So I punya reply tu, come up pasal. If we do that, and people know who we are, habis my real personality comes out. Tapi bila cara dia cakap, kau pasal lah tak rasa nak gaduh. I'm not a good example for that lah. Aku sebenarnya nak kau nyanyi. Dia comel lah kau pasal lah. Okay, tak apa, kita ada lagi kita nak bincangkan, but that's very insightful. Dan saya rasa ramai penonton-penonton kat rumah tu rasa macam susah sebenarnya nak jadi artis, jadi apa, because of the back end ni. Jadi fikir balik, adakah sesuai atau tak sesuai untuk anak anda, ataupun ada yang mungkin baru nak start umur 30-40, we never know. Baik, anda jangan ke mana-mana. YEG Academy banyak lagi nak kongsikan kepada anda. Baik kerja terus daripada sambung belajar, dapat duit. Siapa yang nak belajar sambil kerja di Dubai? Jom, YEG memberikan pembangunan kerjaya dan pendidikan yang pantas dan mampu milik dengan belajar berasaskan kerja, iaitu Work Based Learning, WBL. YEG mengubah keraguan anda dengan program yang mampu milik dengan pembangunan kemahiran praktikal yang relevan dalam industri. YEG menyediakan keperluan untuk pembelajaran yang pantas dengan program yang dirangka untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran dengan cepat yang menjamin kerjaya anda. YEG, penasihat kerjaya dan pendidikan yang sesuai untuk semua golongan umur yang nak bina kerjaya dengan pantas dan berbaloi mengikut trend kerja semasa.
boleh jimatkan masa, wang ringgit dan yang paling penting dapat masuk ke program untuk laluan kerjaya yang menepati pasaran industri terkini. Apa tunggu lagi? Daftar sekarang untuk kami bantu susun laluan kerjaya anda. Baik, selamat kembali. Dah pejam celik dah dekat-dekat dengan sejam dah ataupun dah lebih sejam anda bersama dengan podcast Borak Kerjaya. Maknanya pasti banyak input-input yang anda dapat, lagi-lagi bagi mereka yang bercita-cita untuk menjadi influencer, nak jadi artis. Kali ni kita bawakan kepada anda dan kita tanya sendiri direct, senang ke susah, boleh ke tak boleh, apa yang anda perlu ada dan apa yang anda patut elakkan untuk nak jadi influencer ataupun jadi artis. Tapi sekarang ni kita dah sampai ke last block dah sebenarnya. Jadi untuk ke last block ni kita nak start to landing. Sampai nanti kita akan bagi advice kepada anda adik-adik lepasan SPM patut sama belajar ataupun tak, ataupun terus saja fokus kepada being influencer ataupun artis atau apa. Jadi anda stay. Dan nak habis ni sikit lagi. Tapi sebelum tu mungkin nak tanya sikit lah tentang netizen Malaysia ni. Sebenarnya apa pun anda buat konten, buat lagu untuk orang kata untuk netizen lah ataupun untuk peminat lah kan. Jadi apa pandangan korang tentang netizen? I think secara general lah, semua orang tu ada opinion. Kalau kita tu dianggap public figure dan kita diawasi dan dipantau 24 jam kita buat baik pun tak cukup. Jadi dengan betul tak? Betul. Sebab tu lah aku jadi aku sekarang. Kita buat baik pun tak. So all of this time dalam sejarah industri hanya yang indah je keluar. Tapi sekarang ni dalam zaman social media, orang nak storytelling, nak jadikan konten. Jadi kita ceritalah baik buruknya jadi artis, kita punya kegagalan, kita tewas dalam bisnes, kita ditipu contohnya lah. Dan semua itu lumrah lah, akan terjadi pada sesiapa saja. Dan mungkin boleh jadi pengajaran pada orang di luar juga kan. Tapi dengan adanya criticism yang 24 jam, back to back, kita pakai apa, kita dengan siapa, kita kata-kata yang kita gunakan, kita diasosiatkan dengan siapa yang duduk di meja dengan kita pun jadi di pertikaian. So kalau macam tu, bukan hanya media training yang kita perlu ada tadi tau, kita perlu ada minda yang tegap. Itulah, that's the word. Nak kena kental, serius, nak kena high level of resilience. Jadi itu cara nak handle criticism lah sebenarnya. Sebab apa, kalau benda ni boleh buat jadi depression, benda ni boleh buat bunuh diri pun. Tapi macam mana nak handle kritikan ni? Content creator ni bila diorang nak macam contohnya mental affected kan, apa semua kan, views rendah pun mental affected, you know, macam-macam benda sebab you are in the eyes of the public. Once you are in the eyes of the public, you can no longer have private life. Once kau dah, because itu adalah pilihan kita yang pilih. Kita yang pilih. Tapi ada time tu kita tak nak. Ada time tu kita tengah down, business tengah down, kita nak bersendiri. So you dah hilang dah that privilege. Macam contohnya macam I just don't care. I just don't care kan. Buat aku suka hati aku lah duduk bencangkung ke kan, apa benda ke. Tetapi you may differ. I differ. I beg to differ. You beg to differ kan. Sebab you punya media training lebih hebat daripada I. Partner dengar ni mati aku. Okay, so tapi hakikatnya adalah macam tapi ada benda-benda yang luar daripada batasan yang I put a line. Okay, contohnya kan, let's say kau adalah in public, you are a public figure. Janganlah kau pergi isap vape dekat public. Orang budak-budak pandang kau kan, ada pakai otak kan. Ada benda-benda yang macam di luar batasan yang kau tak patut tunjuk kepada public. You don't do it because you are in the eyes of the public. Then there are people ataupun children who look up to you. Yes, that's right. So macam kalau benda-benda yang memudaratkan orang lain, nak menjadikan kau sebagai contoh dan sebagainya, engkau jangan buat. Kalau sekadar duduk macam ni, cangkung ke, maki-maki benda semua kan, asalkan benda tu memberi manfaat kepada orang, what's the point? Macam aku, I don't care for my public appearance sangat, because aku pun tak keluar public banyak sangat, introvert. Okay, lepas tu kan, hakikatnya introvert. Tapi bila kau, you have the responsibility already. When you are given the status already, okay, kadang-kadang memang kita tak minta, tiba-tiba je go viral kan. Kau dah dapat responsibility tu, use it wisely. Tapi bagi orang yang macam you cakap ni, great power come with great responsibility. Spiderman. Tapi ada orang, betul, dia nak
status tu je. Tapi at the same time dia nak live dia. Lepas tu tak tahu Is nak it buat fair? apa. Is it Tak fair? boleh. Dia nak kena ada accountability. Of course. Dia kena ada kebertanggungjawaan. Oh, love. Yes. Nalar ke? Dia kena ada. Carry on. So Kelestarian lah. betul. Power dia ni. Okay, so accountability is bila kita tu ambil tanggungjawab atas apa kita buat. Contohnya, jangan vape depan orang ramai. Tapi bila kau vape depan orang ramai dan kau difotograf dan di video kau meng-vape di orang ramai, you need to face what happens after that. Because when you face things after that, contohlah artis wanita yang mungkin masih free hair, pilihan pakaiannya tu kurang bijaksana, lepas tu digambar, difoto, dikecam, lalu sudah dikecam. Itu pilihan sendiri kan. You chose to wear that. So sekarang dah dikecam. Dia cakap, saya down. Kenapa ramai orang pilih untuk kecam saya? Saya hanya blah blah blah, just a normal human being. I think from what has happened to other artis sebelum kita, banyak pengajaran. Betul. Sangat banyak case study, sangat banyak yang kita boleh buat rujukan. Apa wardrobe malfunction? Wardrobe malfunction. So I don't think so kita boleh cakap, oh si dia ni dia kurang educated. There's no longer an excuse. Sebab sekarang senang nak dapat. Senang sangat untuk kita dapat rujukan yang baik, kita dapat pengaruh yang positif. I mean, of course lah, kita takkanlah kita nak tengok hanya yang cantik-cantik, indah kadang-kadang saja. kita lepas kan. Yes. So kalau kita tahu yang kita in public eye dan kita dah buat yang sehabis baik, after that, what happens after that, kita need to have responsibility and accountability. When I mean accountability, it also means jangan bertindak. Also, it can also mean jangan bertindak. Betul. Contoh, artis dah buat something, mungkin tak sengaja, tapi sekarang dah dikecam. Janganlah kau pergi layan haters ni 24 jam seminggu. Dia in a way dia burst. Kubur masing-masing dah marah sangat. Benda tu kan damaging juga. So it's very damaging. Benda tu detrimental behaviour. Now, dalam dunia netizen ni pula kan, ada juga yang secara sengaja mencari pasal. How? Aduh. Ya, memang kita tak buat apa ni tiba-tiba. Contohnya tadi, cari PA ke cari anak ikan? Benda kau ni. Kan? So kan dia memang saja nak trigger. Tak, memang setengah orang dia macam projecting dia insecurity untuk others. So dia projecting dia melalui komen-komen. Memang juga kita tak dapat nak nafikan, memang ada netizen berbagai jenis. Okay? So for me pula, maybe ini ada takeaway untuk mereka yang bukan influencer dekat luar sana. I always tell people, always control what you can control. Kau tak boleh kontrol orang lain, therefore you control yourself. Okay? Sebagai contoh, orang tu biadab ke, celupa ke dan sebagainya. Abang His, makcik saya selalu tanya saya bila nak kahwin kan. Kau boleh ada dua respon kat situ. Kau boleh kurang hajar ataupun kau boleh berlawak dengan kau punya response. You choose to. So justru if you cannot control that makcik. Control yourself. Because contohnya whatever masalah yang kau ada, selalunya kalau kau perasan kan, masalah yang kita ada selalunya, contohnya whatever business, for example, kau ada business partner yang tak pandai business, kau ada business partner yang menipu kau you cannot control other people. You can only control yourself. Therefore, menurut nasihat yang Imran pakai tadi, you boleh pilih untuk bertindak ke atas sesuatu perkara ataupun tidak. Always know who you can control. Let God be God. How about perception yang macam you guys are status symbol tinggi sebagai seorang selebriti dan seorang influencer, diorang macam korang ni suci. Nampak macam you, walaupun you macam ni tapi konten ni suci. You see like korang supposed to be suci. Yes, like kenapa tiba-tiba ni macam in public perspective, artis tu biasanya indah-indah saja. Yes. But I think banyak kali orang lupa yang artis tu manusia. Lagi-lagi kalau dia famous, yang kau yang famous tau. Kita lupa dia manusia tau. Tak tahu lah, netizen ternampak kepak kot keluar. Dia tak tahulah kan. Tapi ada macam contoh Siti Nurhaliza, kakak suci boleh jadi buat. Yes. Tapi itu media training ni bapak power tu. Betul. Tok T media training power tu. Sorry kena bagi nama, so bagi reference kena bagi reference yang elok lah. Tapi I think Siti Nurhaliza untouchable. So kalau contoh artis seperti Siti Nurhaliza, Datuk Jamal Abdillah, artis-artis yang otak yang masih aktif dan masih relevan, dia akan ada orang yang backup dia.
Dia akan ada orang backup dia, fanbase dia. Kenapa buat macam ni dengan anak? Kenapa pilih pakai baju macam ni? Kenapalah buat bisnes dengan sidik ni? So dia tak menjawab. Dia netizen yang dia fan dia. Kau tahu dia macam ni benda ni dah keluar, kau tak tahu apa-apa, kau jangan masuk campur. So I think ada balance, bagus. Ada check and balance for all artists pun bagus juga. But I think personally Nurhaliza is the type yang dia tak melatah. Dia tak kita nak kena belajar daripada dia tau. Bila dia kena dalam satu situasi yang mencemaskan, benda tu yang viral ke, and it requires her reaction kan. Dia cakap jangan khawatir, apa-apa pun nanti kita boleh bincangkan benda ni macam ni. Aku tak boleh macam tu. Aku tak lagi aku. Lepas tu kan Tok T lah, ini untuk orang yang tak tahu. Kita kan pernah kerja media dulu apa semua. Weh, dia ingat muka dan nama. Ya betul. Kan? Betul. Dia punya PR bapak power. Dia punya PR bapak power, not in the sense yang macam mana tau, macam fake ke apa benda, tak. It's the real her. It's the real her. Muka, nama dia ingat. Itu yang cakap rujukan yang baik. Benda tu wujud. Jadi kenapa kita tak ikut? Betul. That's why also kita bawakan you guys pun as a rujukan yang baik. Kita bukan bawa yang biasa-biasa datang sini. In a way, I mean different. Risau kalau aku jadi rujukan yang baik. In a lot way. Contoh macam saya kenal dia dulu kerja dengan dia. One of the thing yang memang bagus, he's very mementingkan knowledgeable. Even writing skill dia power. Nampak macam biasa-biasa. Tapi mulut aku tak pernah berubah kan? Itu tak apalah. I mean itu kelebihan you lah, I would say. Personality. Personality. But deep inside, even the being fan, a lot of people appreciate people like you. Yeah. Thank you so much. That honesty tu tak semua orang yang boleh depan kamera have this kind of opinions yang tak bertapis dan bersedia untuk dikritik. Yes, that's right. That's right. So we are very proud in YG dapat bawakan you guys, and you is a pinnacle of like a professional artist yang memang set tu tahan bertahun-tahun lamanya. You tahu tak Imran, I follow you on Twitter. Lepas tu aku macam suci betul tweet dia. Mesti ada team. Tak ada team. There's no team. I think it's you lah. It's me. Tak, lepas tu this is our first time meeting. Lepas tu kan bila dia bercakap kan, nampak adik-adik nampak beza orang artis, selebriti ataupun content creator yang ada otak. Cara kita orang bercakap lain. Kita orang tahu. Cara Imran cakap lain. Okay, berbeza dengan orang-orang lain yang saya pernah interview. Ini adalah orang-orang yang banyak membaca ataupun banyak pengalaman hidup. Macam ni cara cakap dia. We can tell, I can tell. The lens cannot lie. Ini actually orang media tu guys. So like dia cakap atas kapasiti dia bekerja sebagai media, dah jumpa ramai artis sebelum ni. Kita sama-sama lah. Alright guys, kita nak balik kepada penonton-penonton kita, kepada adik-adik luar sana yang masih lagi menyimpan cita-cita untuk menjadi influencer dan menjadi artis bila besar nanti. At least bagi carangan, pendapat ataupun advice kepada diorang yang diorang boleh guna pakai atau jadi artis yang betul, jadi influencer yang bagus, bagi reference if possible. Jadi kita silakan. From me? Yep. Okay, untuk jadi seorang penyanyi, daripada perspektif seorang penyanyi, kita boleh mula pada usia apa jua, kerana bila saya mula dulu saya berusia 27. Saingan saya tu dalam usia belasan. So it's never too late. Even if you reach your 40s, you still can have a niche market. You can still have a community that you build around your art. Yang penting is knowledge. You need to know the knowledge of marketing yourself as a artist. Dia bukan pasal naik atas pentas, nyanyi, suara sedap, pakai baju cantik. It's not only that. So you need to know how to market yourself, how to handle inbound marketing, how to handle outbound marketing, and how to own your intellectual property. Itu something yang saya passionate about lah, owning intellectual property. So for me, artis tu sebagai seorang pemuzik tu, dia tak ada matlamat end goal. Dia adalah perjalanan. So perjalanan kita tu yang bawa kita ke an older life where you finally realise it's sustainable, dapat pulangan yang stable sentiasa. Even when you dah meningkat usia senja, masih ada passive income
as a producer, as a singer, as a songwriter, as a lyricist, as a master rights owner. So mungkin you belasan tahun dan mula menyanyi sekarang, tapi insyaAllah umur panjang, you boleh kekal dalam industri sampai ke hujung usia. I really like ayat you kata is satu perjalanan, meaning you kena stand by for a long journey. Yes, that's right. Bukan sekarang you dapat award satu kali, you dapat ini satu kali, you dah hit Betul, satu kali, betul. dia tak habis guys. Lagi satu is jangan berpaksikan kepada anugerah atau kejuaraan dalam satu pertandingan. Kerana It doesn't end there, it only starts there. You do sebenarnya. you dah dapat banyak award juga kan? Whatever. Tak, sebab kita ni ada mentaliti apa tau. Macam contohnya orang dalam bilik ni buat episod, buat konten benda semua kan. Okay fine, cukup up satu episod, views kau tinggi, and then what? Kau still kena buat lagi 10 episod. Betul. That is how, itu yang dimaksudkan dekat sini. Tapi dan untuk aku, komen untuk orang yang jadi content creator, ataupun nasihat ada untuk 3 jenis orang lah. Yang nak jadi, sedang mencuba dan telah berjaya. Okay. Kau sabar jap. Yang telah berjaya tu kau sabar jap. Okay. Yang pertama, untuk yang sedang mencuba, kita suci sikit yang sedang mencuba tu apa semua, dengar cakap Abang Haze dekat YouTube, dekat Instagram, TikTok apa semua, ada banyak teknik-teknik untuk korang editing, korang belajar. Lagi-lagi zaman korang ni banyak dah mesin-mesin AI ni. Kan nak buat poster pun Allah pakai Canva je kan. Teknik dan juga skill video editing adalah skill yang paling penting untuk zaman kita sekarang ni. Kau tengok semua company, semua tengah cari video editor. Pertama, yang sedang mencuba, pastikan korang ni konsisten dan juga istiqamah. Pastikan korang punya content bank tu banyak. Lepas tu pastikan kau tahu bila nak post. Engkau jangan pula post hari Jumaat kan, lepas pukul 6. Engkau pun tahu nak keluar pergi kedai mamak lepak kan, kenapa tiba-tiba pula kau nak post pukul 6? Orang nak enjoy ikut hari Jumaat tu, engkau post hari lain yang mengikut engagement tersendiri. Engagement tu apa? Google lah belajar. Yang dah berjaya ni, gitu. Silakan. Aku tahu. Macam marah. Aku tahu duit kau banyak. Bayar teks ke belum? Banyak aku dengar cerita ni. Kau tak bayar teks apa benda semua ni kan. Dia bukan isu apa tau. Aku bukan nak mengetengahkan isu berkhidmat semula kepada negara dan sebagainya. Itu kau suruh orang lain. Aku bukan figura itu. Aku punya concern dekat sini adalah engkau tak tidur dengan aman. 16 tahun kau jadi content creator, tak pernah bayar teks, tak pernah hantar borang bis ke letuk nenek tu kan. Tiba-tiba satu hari orang datang. Orang mana? Orang LHDN datang. Lepas tu dia check lah. Sebab apa dia datang check? Sebab engkau duk sibuk post dengan kau punya bag LV, bag Hermes kan, naik kereta Mercedes hitam. Kau kan suka tunjuk kan dekat social media engkau kan. Maka dengan itu LHDN pun datang kan. Lepas tu engkau punya back end tak bayar-bayar tu beratus-ratus ribu. Kau jangan tak tahu kau dapat berapa setahun kan. Hantar, submit. Submit sebab apa? Di hujung cerita tu aku takut engkau tak ada duit nak bayar. At least educate yourself what is your right. Sebab kita orang content creator dengan artis ni ada tax exemption khas. Makeup kita orang boleh potong. Macam contohnya aku kan, macam kenapa? Macam contohnya makeup ke, baju ke, wardrobe ke. Contohnya akulah kan, contohlah ni podcast aku, aku beli segala tok ni equipment apa semua ni kan, boleh potong dan sebagainya. Tak tahu, educate yourself. It's a very good advice sebenarnya. Very important advice. Alright guys, kita dah nak habis tapi mungkin satu lagi last segment kita nak tanya kan. Out of all the achievement you guys achieve, macam you dah buat lagu, dah hit dan sebagainya, like macam-macam jenis achievement, right? Kongsikan satu achievement yang memang bagi you is a true achievement for yourself, for both of you. I mean, this is something out of the box, right from the heart. For me, achievement For me, my achievement as a singer-songwriter is bila orang Melayu dia berhijrah atau bermastautin di negara lain, dia cari lagu Melayu, and my songs is always top choice untuk orang-orang. Sebab di Spotify kita ada graph dan analytics kan, dia ada Estonia, dia ada Sri Lanka, dia ada UK. Tak mungkin orang-orang di sana yang mendengar.
Orang-orang kita yang pindah ke sana, diorang yang mendengar. Jadi bila diorang dengar, diorang rekod video dengan pemandangan di sana kan. Dia cakap, Abang Imran selamat Hari Raya, kita kat sini tak dapat beraya, selalu dengar lagu-lagu Abang Imran. So bila kita dapat macam tu, that is the real achievement sebenarnya. It's not awards, it is not the amount of milestones yang kita dah collect. It's actually how somebody who is far away from home use you to remind themselves of home. So that's real achievement for you. I feel that is my real achievement because it happened to my late father and now it's happening to me. Orang ingat lagu-lagu kita dengan cara diorang sendiri. Baik, untuk penonton-penonton, kalau dah pergi luar negara tu, buatlah video klip ke apa ke. Betul. 1000 tahun selamat ulang tahun sayang and all the 4 albums. Terima kasih. Yeah, that's very heartfelt. Terima kasih kerana monetizekan dia. Of course, kita support each other here, guys. It's a good circle. Okay, macam hey, siapa? You dah buat, you out of all, I kenal you, macam-macam dia you buat. I mean, throughout. Tapi dalam semua ni, mana you rasa satu pencapaian lagi? Pencapaian tak like personal lah, personal. That's the thing with me, aku tak berpuas hati dengan apa yang aku telah buat. Aku tak rasa aku ada achievement. Mungkin achievement tak ada lah. Ataupun apa yang buatkan you like boleh continue doing what you're doing? The fact that apa yang my passion has not just given me resources dan juga revenue to sustain me, tetapi it has now grown bigger untuk memberi peluang pekerjaan kepada orang lain juga. That's how I feel like satisfaction because it's growing and I know 10 years down the road it's going to grow some more. Itu yang aku suka dan I'm passionate in doing this. Takkan yelah kita ni nak mati bagi manfaat kat orang kan. Kita kan harimau nak meninggalkan belang. Lah tiba berpuisi. Tapi itu another one is very heartfelt. Dia ke arah growing dan juga memberi peluang, buka peluang. Bukan saja mentapau peluang yang ada, tapi also membuka peluang kepada yang lain. So thank you so much kerana sudi bersama. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Hopefully you guys have a great time. Tapi macam mana untuk orang lain nak follow you guys? Kat mana kat tempatnya? Okay, macam mana orang nak ikut you ni, nak tahu cerita ni? Okay. Nak dengar rant-rant you ni macam mana? Hezman Huze, type je semua keluar. Kecuali LinkedIn. No Google pun tak ada masalah. Google tak, macam contohnya semua social media okay. ada Hezman Huze kecuali LinkedIn. Tak main LinkedIn because you're a business owner. Tak main LinkedIn sebab aku macam dalam tu macam macam tu. Tak apalah, itu lain episode. Okay, Hezman Huze, kalau nak tahu lebih lanjut, nak tahu apa dia buat apa semua, pergi ke Hezman Huze. Segala platform ada kecuali LinkedIn. Okay. How about you? So for me, I have imranajmai.com. All of my socials tu tersenarai dalam website imranajmai.com. Lagu baru, artikel baru, apa semua ada di situ. So tickets untuk konsert pun ada di situ. Okay, last, kalau you guys ada peluang untuk nak sambung belajar, ataupun short course or whatnot, would you take it walaupun you dah berjaya? Yes, definitely. For me, probably in finance, I would like to pick up something specifically in managing portfolio. Contohnya lah, if I have an income that I can put into somewhere where it becomes stocks and shares, learning about that, I didn't have the time when I was younger. So now, with the income that I have, I would like to expand my portfolio in such a way. So if I can have that kind of course or mentoring, I would like to study that. Itu yang kita kat YAG ni kita tanya. Sebab mana tu kita boleh adakan this kind of courses untuk orang yang betul. Ini yang betul-betul nak, minat, dan nak buat. Macam untuk Haze, kalau you ada peluang Haze, nak belajar apa-apa saja. Nak belajar apa-apa, what would it be? Maybe aku akan belajar human resource capital ataupun human resource management dan sebagainya. Sebab apa? Sebab aku ni nak belajar ilmu-ilmu tambahan dah tak larat adik. Sakit pinggang. So maka dengan itu I believe dalam bisnes kita ada orang-orang yang lebih pakar daripada kita to cover our imperfections. Kan kita ni tak boleh nak jadi hebat semua benda. Kan semua benda kita buat bapak tak larat siap. Kan so aku akan cari orang editor yang lebih hebat edit daripada aku. Kan contohnya apa lagi orang accountant yang bertauliah lebih hebat daripada aku, yang bodoh matematik ni kan. So whatever it is, kita kena manage these people. Kan at the end of the day. So macam mana terus. Manage tu banyak benda ya. Dia melibatkan termasuk psikologi dan kesihatan mental. Nak menjaga anak orang susah dik. Apatah lagi menjaga orang tua. Betul. Setuju. Jadi still dalam kata lain, walaupun at this stage belajar tu
masih lagi in the play. I mean, Yes, dia tak always. Tak ada stop lah. Never. Never. Okay. Itu dia tadi tuan-tuan dan puan-puan. Di YEG Academy, di sini pun pembelajaran never stop. Kenapa kita adakan podcast ni pun sebenarnya untuk menggalakkan lagi. Dia tak ada satu titik paling tinggi. Dia adalah satu perjalanan di dalam YEG pun. Dan check out YEG Academy dan apa yang ditawarkan, kursus aviation, kursus jadi umrah mutawif dan juga jururawatan and many more to come. Kalau anda suka podcast ini, anda suka dengan panel yang kita bawakan, komen di bawah. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.